Salam sejahtera kepada sebudi dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami akan menjelaskan maksud kelestarian etika dan peradaban serta cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada. Di sini, saya akan menjelaskan maksud etika. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Peradaban pula bermaksud senarai peraturan yang menerangkan tingkah laku yang boleh diterima untuk setiap keadaan yang boleh diterima di dalam mahkamah. Kelestarian pula bermaksud keupayaan untuk mengekalkan sesuatu berpanjangan dan ia merupakan satu paradigma pemikiran futuristik dengan mengambil kira keseimbangan persekitaran, ekonomi, sosial dalam merancang pembangunan dan peningkatan kualiti hidup. Cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia terbahagi kepada 5. Yang pertama, kelangsungan kelestarian EDP Malaysia bagi pembangunan negara, bangsa dan ketamadunan Malaysia. Yang kedua, hakisan sosial ke atas kelestarian EDP. Dan yang ketiga, pembangkit sharing poverty tetapi gagal membawa share prosperity. Dan keempat, kedinamikan EDP Malaysia. Dan yang terakhir, kelestarian EDP Malaysia. Salah satu cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia adalah kelangsungan kelestarian EDP Malaysia bagi pembangunan negara, bangsa dan ketamadunan Malaysia. Poin ini menerangkan wawasan kemakmuran bersama Rancangan Malaysia ke-12 dan pembangunan lestari. Dan poin ini menerangkan perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Dan poin ini menerangkan kesepaduan nasional dan perpaduan Malaysia. Orang bersama Rancangan Malaysia ke-12 dan pembangunan lestari ini bermaksud wawasan untuk mengambil kira ketidakseimbangan sosioekonomi di negara berdasarkan keperluan dan golongan T20 Malaysia masih diteruskan diimbangi ini dengan kesedaran golongan B40. RMK 12 perlu mengutamakan pembangunan dengan pengagihan demi memastikan rakyat diutamakan. Malah, kelestarian etika dan peradaban Malaysia yang berpastikan nilai yang mengutamakan kesepaduan nasional dan perpaduan dalam negara. Poin seterusnya adalah kesepaduan nasional dan perpaduan negara. Poin ini bermaksud tadbir urus dan pembangunan yang baik akan membina kesepaduan nasional. Dan poin ini menerangkan tentang pengalaman etika dan adab seperti amanah, bertanggungjawab, prihatin dengan kebajikan dan bertolak ansur. Seterusnya, hasil pembangunan, pengagihan kekayaan negara, pertumbuhan ekonominya yang adil. Dan sentiasa berpegang bahawa tadbir urus dan pembangunan kemajuan adalah kepada pencapaian perpaduan. Salah satu cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban ialah hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban. Defisit sosial iaitu golongan miskin tanpa mengira etnik di bandar dan dalam sektor pertanian yang berhadapan dengan masalah peluang dan akses kepada pendidikan dan juga kesihatan yang terbatas. Selain itu, tadbir urus dan pembangunan iaitu keadilan, keterangkuman, kegagalan mengurus golongan B40 dan juga media sosial yang menghasut agama dan perlembagaan. Dan akhir sekali yaitu black economy yang merupakan salah satu aktiviti yang berasal daripada sumber yang menyalahi undang-undang sesebuah negara. Contohnya, perdagangan manusia dan juga pekerja asing tanpa dokumen, pelacuran dan juga judi. Rasuah pula ialah penerimaan ataupun pemberian suapan sebagai upah ataupun dorongan untuk seseorang itu melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugasan rasmi. Suapan juga terdiri daripada wang ataupun hadiah. Rasuah berlaku dalam kalangan agensi keselamatan dan pembangunan negara. Cabaran kelestarian etika dan peradaban yang seterusnya ialah DEP, pembangkit sharing poverty akad tetapi gagal membawa shared prosperity.
dasar ekonomi baru yang menyusun semula masyarakat dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan juga pemilikan kediaman. DEB juga bertujuan untuk memajukan negara, namun dasar ini didapati gagal mempertahankan pertumbuhan ekonomi ekoran kerajaan lebih menumpukan tumpuan kepada golongan berpendapatan tinggi. Rentetan senario ini menyebabkan peningkatan golongan B40. Ini menyebabkan lahirnya keresahan politik dan juga pergerakan reformasi. Dalam PRU ke-14, rakyat memilih kerajaan baru agar shared prosperity menjadi matlamat pembangunan yang tercapai. Selain itu, cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada adalah kedinamikan etika dan peradaban EDP Malaysia. Kedinamikan tersebut bermula daripada pertemuan dan pergaulan bangsa seperti pergaulan di sepanjang Selat Melaka, Pelabuhan Palembang, Melaka hingga Kedah dan Aceh yang telah menunjukkan hubungan yang dinamik sehinggakan produk tempatan ditukar kepada produk China, India dan Barat. Hal ini menunjukkan sejarah sosial dari zaman pra-kolonial hingga ke awal pasca-kolonial menyebabkan ketidakseimbangan sosial. Seterusnya, kedinamikan EDP telah menjadikan pelbagai etnik memilih untuk tinggal, merdeka dan menjadi rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Sebagai contoh, pedagang luar yang berlabuh memilih untuk tinggal dan menjadi rakyat di Tanah Melayu. Namun perbezaan etnik, bahasa, budaya, agama, pekerjaan dan tempat tinggal menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan kehidupan yang terpisah, terasing dan terputus. Maka berlakulah rusuhan kaum seperti rusuhan 13 Mei dan pengenalan dasar ekonomi baru telah menyumbang kepada usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Oleh itu, berlakunya perubahan sosial dan transformasi masyarakat seperti pekerjaan sara diri ke arah pekerjaan bercirikan komersial industrial, golongan miskin menjadi kelas menengah, kehidupan kampung menjadi kosmopolitan. Seterusnya, wujudnya budaya moden telah mengurangkan salah faham, mengurangkan ketegangan sosial dan mengurangkan pergaduhan di antara pelbagai kumpulan etnik. Hal ini menyebabkan rakyat Malaysia sudah mampu menerima, berkongsi dan meraihkan perbezaan etnik masing-masing. Seterusnya, saya akan membentangkan kelestarian EDP Malaysia. EDP Malaysia bergaul dari tapak peradaban alam Melayu, peradaban majmuk iaitu China, India, Timur Tengah dan Barat. Membina EDP acuan sendiri dari kepelbagaian etika dan peradaban. EDP Malaysia berteraskan nilai tanggungjawab, keprihatinan amanah, bertolak ansur, kedamaian, keadilan, kebaikan, disiplin, kerajinan, muafakat dan kemajuan. Antara pengaruh penjajah barat iaitu agama dipisah dari politik dan rasionalisasi. Legal dan keuntungan menjadi matlamat setiap individu. Punca kejatuhan ketamadunan keruntuhan nilai seperti etika moral, adab, akhlak dan seumpamanya. Akhir sekali, etika membina adab, adat resam dan adat istiadat berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan persekitaran geografi, ekonomi, sosio-budaya dan politik setempat. Budaya berkahwin ini adalah salah satu budaya yang menarik minat dan perhatian seluruh orang di Malaysia. Adat merisik dijalankan apabila wakil lelaki akan pergi ke rumah wakil wanita untuk bertanyakan sama ada pihak wanita telah berkahwin ataupun tidak. Sekiranya belum, pihak lelaki akan diminta untuk menyediakan pagan ataupun piring sebagai satu perjanjian bahawa pengantin perempuan dan pengantin lelaki akan disatukan. Setelah selesai adat merisik, adat bertunang akan dijalankan selama 60 hari ataupun 2 bulan. Di sini, pasangan lelaki tidak dibenarkan sesekali untuk tidur bersama pasangan wanita dan pasangan lelaki tidak dibenarkan untuk pergi ke rumah pasangan wanita. Jikalau ia melanggar adat tersebut, hukuman pagan akan didedakan dan pihak lelaki perlu memberikan duit sebanyak yang diminta oleh pihak wanita. Setelah selesainya bertunang selama 60 hari ataupun 2 bulan, barulah pengantin perempuan dan pengantin lelaki akan disatukan. Semasa majlis perkahwinan, mereka berdua akan duduk di atas gong dan bersaksikan pagan ataupun piring sebagai tanda mereka berdua telah disatukan. Itu sahaja perkongsian budaya kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.